Alhamdulillah yang dimuliakan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sedang hadirin hadirat jemaah duha Masjid Parit Setongkat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ya sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya, dengan banyak yang tak terhinggalah puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Ta'ala pada kita, dijadikan kita sebagai hamba yang tak pernah cukup, tak reti kenyang, kerja lapar, tak reti kenyang dengan ilmu. Ini ciri-ciri orang beriman. Dalam hadis disebut, dia tak reti puas hati, dia tak reti kenyang dengan ilmu. Cukup, tak ada istilah cukup, sentiasa tak cukup. Jadi Allah kurniakan kepada kita ni rasa, dia punya zuk dia tentang ilmu tu, sampai kita rasa tak cukup saya, tak cukup kita. Ini kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada insan yang terpilih. Tak semua daripada kalangan hamba-Nya suka dengan majlis-majlis ilmu. Tak semua daripada kalangan hamba-Nya yang suka duduk dalam majlis-majlis membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini dengan rahmat kasih sayang Allah pada saya, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahanlah ada tanda cintanya Allah pada kita, ya, diletakkan kita satu kumpulan kalau kita kata nak belajar ni, kumpulan orang soleh, orang solehah macam gini, dari kumpul-kumpul. Buat apa dia? Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Cara kita membesarkan Allah taala hari ni, yang pertama kita alhamdulillah syukur kita kehadiran Allah. Kita telah sama-sama tunaikan solat tasbih, yang hari ni solat yang satu penuh mujahadah, penuh pengorbanan. Kena sediakan masa yang panjang, kena sediakan tenaga yang lebih. Namun begitu tuan-tuan, syukur Allah pilih kita, diberi kita tenaga yang kuat, diberi kita masa yang lebih. Ini tanda apa? Tanda tuan-tuan dikurniakan oleh Allah Ta'ala kelapangan masa. Ada yang tak sempat hari ini untuk lebih dekat dengan Allah. Ada yang tak sempat lagi untuk sembahyang 5 waktu. Ada yang tak sempat lagi dalam sembahyang tu nak berjamaah. Lagi dahsyat, ada yang tak sempat lagi sembahyang. Ada yang sempat sembahyang tapi di hujung-hujung korek waktu sana. Jadi alhamdulillah yang lepas dah bacakan hadis dalam kitab kita, kita bermula di muka surat yang kelima, ya, yang lepas dah selesailah. Yang 5 dalam hari kita masuk yang ke-6 kan. Dan sampai yang terakhir tu apa? Yang itu tertinggal. Orang yang tak sembahyang, azab yang menunggu dia di ketika khurujihi minal qabr. Rasa dah sudah juga macam kendian yang lepas. Orang yang tak sembahyang, ada azab yang menunggu dia di ketika khuruj, di ketika dia keluar daripada kubur, iaitu pada hari kiamat nanti, pada hari dia dibangkitkan. Apa yang pertama? Dia nanti fasyiddatu hisabah. Hisabannya berat penghisabannya. Oh, dah lepas kan? Okey, penutup dah tu. Dan yang kedua, sakhatur rabb. Sakhat maknanya apa di situ dijadikan? Dia dimurkai oleh Allah. Dia dibenci oleh Allah. Sakhat tu macam samalah macam dengan dimurkai ataupun dibenci sungguh. Kalau dah di hari kebangkitan nanti, kalau daripada kubur, dalam keadaan kita dibenci oleh Allah, apa kita dapat ya? Nanti dekat mahsyar kita jadi hamba yang disukai ke? Tak mungkin. Kalau bangkit daripada kubur, tuan-tuan, dalam keadaan dia sakhata, dalam keadaan dimurka Allah, takkanlah dekat mahsyar dia ni dimuliakan Allah. Ini tak mungkin. Kenapa ke situ? Kerana dulu yang 5, 3 sampai 11 kan? 5 kan azab bagi orang yang tidak sembahyang, 5 lagi masih hidup, 5 lagi nak mati. Minta maaf, 3 nak mati, 3 nanti dalam kubur, dan sampai ke akhirnya dibangkitkan. Tak senang tak orang yang tinggalkan sembahyang? Jangan kata tinggalkan sembahyang, mati tu sekali mati tu nanti kata dalam kubur aku senang, tak apa. Tak ada. Dalam kubur kalau dah matinya susah, tuan-tuan, biasalah saya sebut, dalam barzah tu lagi susah, lagi derita sihat. Nazak tu susah. Tapi kalau orang yang dapat jaga macam yang lepaslah, dapat jaga sembahyang, insya-Allah dimudahkan saat mati dia. Tapi kalau saat mati susah, dalam kubur takkan senang. Dia nisbahnya akan lagi susah. Dalam kubur susah, macam itu, di hari kebangkitan lagi susah. Kenapa ujungnya? Wadukhulun nar. Yang akhir kan, dia ni keadaan hisabnya memang detail habis-habis. Tak
tak lepas satu pun. Itu sebab itu wasyiddatul hisabi. Hisab dia detail habis. Dan yang kedua, yang kedua. Apa? Wasakhatul rabba. Dia ni dimurka, dibenci oleh Allah. Dan kalaulah dah dimurka oleh Allah, takkan senang dimizan. Orang yang dimurka oleh Allah takkan ditimbang senang-senang laluan dekat timbang hisab, tak mungkin lah. Bila dimurka oleh Allah, itulah jawapan ujungnya. Apa dia? Wadkhulun nar. Dan dia ni tempat di mana? Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu catatan hadis yang saya petik lebih bukan daripada kitab kita tu. Jumpa semua kan? Dah jumpa. Okey, hari ini insya-Allah. Bila kita dah dapat jaga sembahyangnya yang 5 itu, maka kita tengok kelebihan sembahyang 5 waktu muka surat 6. Mari kita cari jalan-jalan supaya kita mudah, lagi mudah, lagi mudah, lagi mudah. Sampai syurga lagi mudah. Nikmat nak mati dalam barzah lagi nikmat. Bangkit daripada kubur, kiamat lagi nikmat. Lepas tu ke mana? Nak di neraca timbangan, lagi nikmat. Lepas tu nak ke mana? Nak ke sirat, lagi nikmat. Kalau dah nikmat dekat sirat, mana kita diletakkan? Di syurga yang lagi nikmat Allah. Tapi kalau mati susah, tak tahulah nak cakap. Kenapa susahnya mati? Kerana masalah sembahyang. Allah hukum dia 5 masa dia hidup. Subhanallah. Allah hukum dia. Nak suruh balik ke apa ni? Allah hukum masih hidup lagi. Orang tak sembahyang, dihukum. Siap dia, kan? Yang ke apa? Dalam kubur nak mati dia dihukum dia. Dalam kubur dihukum lagi. Siapa yang mencari hukum tu? Dia sedang mencari hukum dia. Bukan dia, kita lah. Orang yang ditinggalkan sembahyang, sebenarnya dia sedang mencari-cari untuk dia dihukum. Apa hukuman dia cari? Kalau hukum baik tu siapa? Ni hukuman yang tak baik. Sedang mencari tak? Kan kalau dia, ada orang tak sembahyang, sebenarnya hakikat yang sebenarnya dia sedang mencari-cari untuk dia dihukum. Bukan cari kesenangan tak. Nampak dia tak ada apa-apa ke akhirat, tak fikir mana pun, tak kisah apa pun, sembahyang terus entah mana pergi. Dia kerja, hakikat perjalanan dia tu sedang mencari untuk dihukum. Terima je lah. Dan mudah-mudahan nanti dia di saat kematian mohon pada Allah mungkin boleh dapat selamat. Ya, mudah-mudahan. Okay, hari ini insya-Allah muka surat 6 kelebihan sembahyang. Antara kelebihan sembahyang ialah dapat menghapuskan kejahatan serta melarang memperbuat kemungkaran. Itu disebutkan oleh musannif kita, iaitu siapa dia? Cuba kita nak nama musannifnya. Tuan Haji Muhammad Saleh bin Abdul Hamid. Ini penyusun kitab ni disebut, dituliskan dekat situ. Okey. Dia tuliskan di situ daripada nukil daripada guru dia. Ada dekat kulit depan tu. Dan dia kata apa? Antara kelebihan sembahyang ialah dapat menghapuskan kejahatan serta melarang memperbuat daripada kebaikan. Kalau lagi sana. Kalau seseorang itu sembahyang dia betul tak? Orang ni mulut dia nak cakap tak baik pun tak jadi. Mulut ni nak cakap tak baik tak jadi kalau sembahyang dia betul. Dia nak buat dia punya jasad dia punya anggota ni, tangan ni nak buat tak baik kalau tak jadi ke? Kalau sembahyang dia betul. Ini masalah sekarang, muhasabah sembahyang kita macam mana? Kenapa kita lagi dalam kita jaga sembahyang masih lagi kita rajin buat ketupat? Walaupun ni Jumadil Akhir kan. Jumadil Akhir lama lagi nak Ramadan. Nak 29 Ramadan lama lagi. Tapi rajin buat ketupat. Macam-macam sulaman dia. Sampai tak ada dirungkai. Kenapa? Muhasabah pada sembahyang. Dia banyak balik pada sembahyang dia. Pokok dia tu kepala dia rosak sikit. Amal kita yang lebih rosak. Nanti ayatnya akan dibaca. Sembahyang kita perbetulkan. Kalau sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang ni dia sembahyang, malam sembahyang dia tapi dia mencuri. Tak apa, sembahyangnya itu perbetulkan. Nanti tak nak mencuri tak? Orang yang selalu buat ketupat ngumpat lah. Saya sebenarnya nak cakap ngumpat ni malu sikit. Sebab kerjanya tu pantang jumpa orang, ngumpat. Bawang sekarang dah guna bawang macam perkataan terhormat sikit lah. Bawang yang kerja kan dah tak bunyi lain kan. Macam tak dosa lah kelak bawang tu. Tak tahu nanti dia nangis macam mana dia potong bawang merah. Bawang.
Dia tak tahu nanti dia nangis macam mana dia potong bawang merah. Taklah begitu. Sebab tu dia cerita bawang. Tadi siapa suruh cakap bawang? Membawang kan kita ubah istilah supaya nampak macam cantik sikit. Jangan ngumpat. Bawang boleh. Tak apa kita. Jadi kenapa ini terusan? Kita tengok sembahyang kita. Sayalah kita berbalik lah. Macam mana sembahyang kita. Kenapa lagi kita masih ada hasad, dengki, iri hati? Kenapa? Balik tengok sembahyang dia. Ini dalaman lah. Dalaman rosak kerana zahir salat tu kita tak jaga. Subhanallah. Jadi kalau dijaga betul-betul tuan-tuan, insya-Allah dengan sebab jaganya sembahyang akan menghapuskan kejahatan dan melarang memperbuat kemungkaran dan nak buat dah nak ngata ni dah. Dah nak ngumpat dah belit dekat tangan kanan 3 kali belit dah. Kiri 3 kali belit. Tinggal mula cantum je, sulam je. Dia punya umpat dah cantik kan. Tapi balik semua dah tak jadi. Kenapa? Sembahyang kita jaga. Bila kita jaga sembahyang, insya-Allah sembahyang jaga kita. Itu yang lalu-lalulah semua sekali. Jadi kita ni dah umur kita, bukan umur senja ni. Senja tu belum maghrib. Umur kita dah maghrib dah. Maghrib tu, mana kita dah jadi calon dah. Jalannya malam. Bila malam, biasanya tempatnya gelap. Dalam kubur tak terang tuan. Inilah cari cahaya ni lah sekarang. Jadi, sekali kita pakai umur senja. Umur senja tu umur kita maghrib dah. Dah nak jadi calon-calon nak dikebumikan dah kita ni. Kan? Cari perkara insya-Allah lah. Sikit-sikit mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kita kebaikan dunia akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala berhubung kelebihan sembahyang. Ni dalil dia, ni pendalilannya. Bahawa sembahyang itu akan menghapuskan kejahatan. Sembahyang itu akan melarang kita memperbuat kemungkaran. Ni dalilnya. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Itu dia. Innal hasanati yudhibanas sayyiat. Kata Allah. Innal hasanati yudhibanas sayyiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Tapi tak semua dapat. Apa dia? Aqimis salata tarafayin nahar. Dan dirikanlah sembahyang pada kedua tepi siang dan sebahagian daripada malam. Wazulafa minal lail. Dan sebahagian daripada malam. Okey, kita lihat. Sembahyang tu apa jadi? Innal hasanat. Kalau kita buat sembahyang itulah kerja yang baik, paling baik. Sembahyang tu ialah ibadah yang paling baik. Kerana dia apa? Dia laksana kepada badan. Kalau ibadahnya tak baik, kalau kepalanya tak baik, peninglah mumat dah. Dia semua jadi tak baik. Kalau kepalanya sihat, insya-Allah lah dia kena sihat. Ataupun kita kata dia ibarat macam kalau jantung lah, sembahyang tu macam jantung. Kalau jantungnya sihat, insya-Allah cantik. Sihatlah kita. Ini dia innal hasanati, sesungguhnya dikatakan kebajikan iaitu kebaikan solat itu nak kata. Sesungguhnya perbuatan solat itu atau akan menghapuskan yudhibna. Apa yudhibna? Akan memergikan. Buat baik akan memergikan sayyiat. Yuzhibna sayyiat. Buat baik akan menghapuskan kejahatan-kejahatan. Apa makna sayyiat? Itu kejahatan-kejahatan. Allah dah tulis pun dalam surah Al-Hud ayat 114, jaga aja sembahyang elok-elok walaupun asalnya tak elok, insya-Allah. Kejahatan, keburukan akan pergi. Insya-Allah. Kejahatan, keburukan akan pergi. Ini jaminan lah. Yang kita memang insya-Allah taala memang kita sedang berjaga-jaga dalam masalah sembahyang. Dan Allah kata apa? Zalika dzikra lidzakirin. Itulah sesuatu peringatan bagi orang-orang yang ingin diingatkan. Ada orang yang dia dimatikan hatinya sebelum dia mati tuan. Ada orang yang hatinya dimatikan sebelum dia dimatikan. Tentang kebaikan ni. Tak ada istilah dalam hati dia dan kehendak dia tak nak kebaikan. Allah matikan hati dia sebelum dia mati. Ajak buat baik dia tak nak. Suka-suka dia je. Ini kata Allah, zalika dzikra lidzakirin. Kalau nak ikut, nak jaga, nak buat baik, itulah sesuatu peringatan bagi orang-orang yang ingin diingat. Kita alhamdulillah hati berlembut-lembut kita dengan Allah. Hati kita kan lembut kan? Alif. Apa alifah? Alifah mana lembut? Dan ini kita datang masjid ni sebenarnya hati kita lembut lah ni. Sebab Nabi sebut man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Siapa yang hati dia berlembut, berlunak lembut dengan masjid,
Allah balas dengan lunak, lembut dengan dia. Tuan-tuan, macam mana kalau kita lembut di saat kebangkitan esok? Yang lepas saya sebut surah apa ya? Surah Fajr tu kan. Macam mana Allah berlembut-lembut dengan kita? Surah Fajr ayat 20, ayat 27. Kak Ainun sedia buka Google cari. Tak apa cari. Surah Fajr ayat Quran. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lepas tu apa kata tu? Fadkhuli fi ibadi. Allah pujuk tak? Allah pujuk. Allah lembut dengan kita masuk. Ya Allah. Wadkhuli jannati. Kata Allah apa? Wahai jiwa yang lembut, tenang, tenteram. Siapa dia? Bila masanya? Masa tu saja ke? Tidak. Sekarang. Nak meraih jiwa lembut ni sekarang. Belajar jiwa lembut. Kalau dalam hadis apa kata Nabi? Man alifal masjid alifallahu ta'ala anhu. Siapa yang hati berlembut dengan masjid, Allah berlembut-lembut dia. Kita duduk tenang-tenang. Mana dah tahu nanti kita jadi insan terpilih, insan bertuah. Allah merayu, wahai jiwa yang tenang, tenteram, irji'i, marilah sini. Kan? Pernah dengar tu? Irji'i, kata Allah, mari sini, mari sini. Nampak apa? Ila rabbiki, kemarilah kepada Tuhan kau lah, kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Engkau kemari dengan keadaan engkau direda, engkau pun reda. Ni kan kita belajar cari reda Allah ni. La ilaha illallah. Sungguh ni belajar-belajar ni. Ya, nanti kalau balik dapat. Kalau balik dah nganyam ketupat. Dapat reda, insya-Allah dapat juga tak? Ini tuan, kalau besok nak dirayu jadi insan yang dirayu macam itu, subhanallah. Kata apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mari sinilah. Baliklah sini, kata Allah. Ya Allah, alangkah bertuahnya ya kita kalau Allah rayu besok. Tak tahulah kita jadi golongan yang dirayu ke, kita merayu tapi tak dapat. Allah, tolonglah ya Allah. Dah tak tahan ya Allah kat mahsyar ni. Tapi tak dapat. Allah, susahnya disirat ya Allah. Tolong bantulah. Tak dapat dah. Sana bukan tempat merayu. Tempat merayu kat sini, untuk sana nanti kita dirayu. Tuhan yang merayu bukan siapa, Allah merayu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli, kata Allah. Dah datang Allah kata fadkhuli. Apa benda pula main kat situ tu? Masuk. Kalau kita lah pergi istana, tengok indahnya istana kita pun terpegun. Ya Allah, aku tak pernah jumpa istana macam ini. Rupa cantik. Terpegun kita. Ha? Allah kata apa? Fadkhuli, masuk. Kenapa nak masuk? Dalam sana dah ada hamba-hamba yang Allah pilih. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah. Masuklah, wadkhuli. Mana tempatnya? Namanya jannah. Wadkhuli jannati ya Allah. Tuan-tuan, kita tak dapat tidak. Kita takut besok di hari kebangkitan kita jadi orang yang merayu-rayu. Rupa Allah tak pandang pun rayu kita. Pernah jumpa ayat Qurannya? Ada kan? Kita merayu-rayu, Allah tak pandang pun. Bila dah? Di hari kebangkitan di dalam surah Sajdah. Kan ada tu. Itu kan bukti merayu-rayu Allah tak pakai pun. Rayu dengan mohon. Rabbana ya Allah. Rabbana ya Allah. Merayu tu. Absarna ya Allah. Hari ni kau dah perlihatkan kepada aku ya Allah. Aku dah nampak ya Allah. Dulu rupanya kalau buat baik ni nampak balasan baiknya. Dulu buat jahat ni nampak jahatnya. Rabbana absar, dan nampak terang. Yakin tuan, yakin. Itu yakin memang gila-gila punya yakin. Putus yakinnya. Memang yakin Nabi. Wasami'na ya Allah. Sekarang aku dah dengar ya Allah. Dah dengar rupanya betul. Tentang cerita azab, tentang cerita nikmat. Apa tu yang kita minta? Tu. Yakin tak pakai. Farji'na ya Allah. Tolong ya Allah. Farji'na. Apanya? Allah. Balikkan ya Allah. Allah. Balikkan ya Allah. Allah. Balikkan ya Allah. Di sana tu nanti minta balik kan. Tak ada apa. Kenapa nak balik ni? Nak amal salihah. Nak amal salihah. Aku nak buat baik ya Allah. Dulu aku tertinggal buat baik. Ada masa aku tak gunakan masa. Ada umur aku tak pakai umur. Ada sihat tak gunakan kekuatan. Tuan-tuan, nak balik. Balik kenapa? Nak amal salihah. Nak buat baik. Apa nak buat baik? Inna muqinun
Sekarang aku yakin, tuan-tuan, yakin sana tak pakai. Ngaku Allah, inna muqinun ya Allah. Inna muqinun. Aku sekarang ni jadi orang, aku dah yakin ya Allah. Balikkanlah. Tuan-tuan, apa dapat? Tak ada. Jangan nak kata, yalah di sana tu. Sini, cari sungguh-sungguh. Kalau ada masalah, ini jalan dunia adalah jalan-jalan penyelesaian. Akhirat, jalan apa ya? Jalan-jalan penyesalan. Tak ada lagi dah. Di muhasabah tentang sembahyang. Hari ni itulah. Kenapa ni perkara-perkara kebaikan pada diri seorang itu ditinggal. Semakin sekarang manusia semakin jauh dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah. Semakin jauh dengan Allah. Kenapa tuan-tuan? Kerana tak rasa akan kenikmatan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Tak ada lah. Nanti dekat akhirat baru rasa, ya Allah, Engkau lah sebenar-benarnya, ya Allah, Tuhan yang layak aku sembah, ya Allah. Dah tak pakai dah. Ayat tu jelas sangat tu, tak pakai. Nak balik pun tak boleh balik dah. Itu kalau dapat balik tak tahu macam mana. Nak amal salihan sikit pun cukup lah. Allah. Hari inilah kalau nak menyesal. Itu disebutkan ya. Buat baik, hapuskan dosa. Orang yang dosa, Allah rindu. Siapa nak dirindu Allah, kena buat dosa dulu. Bukan, itu jangan buat dosa dulu. Andai kata kita pendosa, dosa kita sampai langit dengan bumi, seluar lautan dosa kita, Allah tetap rindu kita. Allah rindu apa? Allah rindu taubat kita. Jamin. Ini hamba yang ada yakin, beriman kepada Allah, ada pegang kepada kalimah la ilaha illallah. Dia tak sembahyang, tak puasa, tapi dia yakin Allah. Tapi biasanya yakin dia akan buat amal ikut apa yang Allah hendak. Saya sayang, dia tak buat pun. Tuan-tuan, orang ni Allah tunggu. Bila kau nak taubat? Bila Allah rindu kita. Di situ sekali kerinduan Allah pada hamba yang dijadikan tempat kita bukan neraka, tempat kita adalah syurga. Tetapi kita yang ada kat dunia ni cari jalan-jalan untuk dimasukkan ke neraka Allah. Sungguh nak cakap tak tahulah cakap. Kenapa? Kerana ni kita buat amal, ya, amal yang mungkin bertentangan dengan kehendak Allah. Nak cakap banyak, susah juga cakap. Ini saya sebut lah. Manusia sekarang sibuk mencari jalan untuk diazab oleh Allah. Kembalilah kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Nanti kita kembali, kita terima nikmat yang lagi nikmat, yang lagi nikmat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ayat dia surah Al-Hud, surah Hud. Surah Al-Hud ayat yang ke-114. Berikutnya, dan dirikanlah, ayatnya tadi sudah. Dan ayat yang ke-45 surah Al-Ankabut. Aqimis solah. Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita kata ada juga orang yang sembahyang tapi buat perkara buruk, fahsyat, mungkar, minum arak, berjudi dan sebagainya lah. Telur nasib, lagi apa? Nombor ekor. Lagi apa? Macam-macam lah. Sembahyang. Nanti tuan, kalau sembahyang dia betul, akan pulih. Tapi bila sembahyang tak betul, terus sajalah. Baik kita sembahyang macam mana pun, kalau sembahyang kita hari ni adalah masalah. Tak sebenar-benar sembahyang, tuan-tuan. Dia tak akan jadi tanha anil fahsya, tak. Dia akan datang fahsyatnya. Ya. Dia bukan yudhibna sayyiat, bukan akan pergi keburukan, tak. Takut bukan akan yudhibna, akan pergi. Bukan akan pergi sayyiat, takut yurji'na, akan datang. Akan datang keburukan. Sembahyang juga. Bukan tak ramai orang sembahyang. Jadi di sini disebutkan, dan dirikanlah sembahyang, kata Allah. Sesungguhnya sembahyang itu melarang memperbuat yang keji dan memperbuat yang mungkar. InsyaAllah dengan sebab sembahyang. Itu pun disebut dalam hadis. Ada sahabat ni kan, itu dah dia mencuri, macam-macam lah perbuatan dia. Macam mana dia ni sembahyang tapi mencuri, InsyaAllah hilang mencuri je. Hilang, perbuatan buruk dia akan hilang. Jaga je lah sembahyang yang sebenar-benarnya. Okey, kita terus ini agak cepat sikit ni. Boleh habis ni? InsyaAllah. InsyaAllah habis. Berikutnya, dalil tentang apa dia? Tentang kelebihan sembahyang. Kelebihan kalau sembahyang, kita tak harap kelebihan pun gitu. Kita harap sembahyang ni dapatnya ridha Allah. Nanti kat situ adalah tu Allah kurniakan. Ya tuan-tuan. Kalau ditanya ulama tentang sembahyang ni, orang jaga sembahyang, bila dalam kubur ni, dia nak, bila ditanya, dibagi peluang lah apa-apa yang nak dalam kubur. Bila dalam kubur ni, tuan-tuan, dia buat pilihan apa? Buat pilihan sembahyang. Dia tak nak dipilih daripada dia diberi nikmat. Ada pada nikmat Allah Ta'ala sediakan. Dia pilih. Allah beri kau nikmat dengan Allah beri kau peluang sembahyang. Kau nak pilih apa? Subhanallah. Kalau saya, kita akan pilih nikmat yang kita pilih. Kan?
Tapi tuan, orang yang arif, yang dekat dengan Allah, dia pilih sembahyang. Kerana nikmat untuk diri dia. Tapi sembahyang untuk Allah. Macam kita sekali, kita tak sampai. Kedudukan tu, kita tak sampai. Dia tetap. Inilah kalau orang berpegang. Biarlah orang tak suka kita. Asal Allah suka kan. Biar Allah sakiti kita. Asal Allah tak sakiti kita. Biar kita ada menderita hidup, tak apa. Kerana dunia tak apa. Tapi dengan Allah, Allah suka. Tak apa. Kita tak sampai ke situ. Manusia sekarang cari apa tau? Cari pujian makhluk. Tapi dia lupa pujian Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Macam mana? Berikutnya, mathalus ni hadis Nabi. Tadi ayat Qurannya tu ada dua kan, kelebihan orang yang jaga sembahyang. Jaga jelas sembahyang. Sampaikan kita sebagai nenek, kita sebagai ibu. Saya pun pun dah tua, saya pun sebagai atuk dah panggil mbah dah, cucu dah. Mbah. Kalau anak kita mungkin hari ni anak kita dah jaga sembahyang, cucu kita tu jaga. Jangan putus doa. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina. Jangan putus. Kalau kita anak-anak kita doa untuk jaga sembahyang, sampaikan kepada cucu-cucu kita. Saya pun sama, kita sama. Jangan putus doa. Rabbi ja'alna muqimas salah, ya Allah, kau jadikan diri aku ni yang hina ni, ya Allah, ini sebagai hamba yang dirikan solat. Wa min dzurriyyatina, dan aku nak zuriat, ya Allah. Bukan paksa Allah, tak merayu je kalau dapat. Merayu je. Kita dimohon, ya Allah, jadikan aku orang yang hamba-Mu yang mendirikan sembahyang. Jangan putus doa tu, kemudian sambung. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Zuriat kita pun kita nak. Jangan kita kata, aku dah lepas sudah. Mbah, atuk, nenek dah masuk kubur. Kau jagalah kau anak-anak cucu. Tak. Itu hak kita, doa daripada sekarang. Nabi Ibrahim mohon daripada sebelum dapat anak dah, mohon dapat zuriat. Nabi Ismail dapat zuriat. Nabi Ishaq, Ishaq pula Nabi Ishaq, Yaqub, Ishaq. Siapa adik-beradik Nabi Ismail? Allah, kat situ jadi lupa pula. Ishaq betul kan? Kan? Adik-beradik tu. Dapat anak, tengok. Allah kurniakan tak dapat, tapi ni mengajar kita lah. Nabi pun merayu memohon pada Allah. Kita merayu, mana dia tahu Allah pandang tangan kita. Kan Allah maha perlihat kan? Dia perlihat. Mana tahu dia nak pandang tangan tadah tu, dia nak pandang. Dan kemudian istimewanya, mana dia tahu Allah nak dengar kita punya rayu. Allah, kau jadikan aku yang dirikan solat, ya Allah. Zuriat juga, ya Allah, minta zuriat kita. Mana dia tahu? Mana dalam kita doa dia, Allah pandang tangan. Subhanallah. Lagi apa? Allah dengar kita punya rayuan. InsyaAllah lah kita pun jaga. Memang kita berjaga-jaga dengan Allah. Tapi jangan kita jadi hamba Allah yang betul-betul ruginya, serugi-ruginya. Menadah tangan, dadah, tapi Allah tak nak pandang tangan tu, ya Allah. Macam mana? Hari-hari kita tadah merayu pada Allah. Tangan kita ni menadah, Allah tak nak pandang pun. Kemudian dia tak nak dengar pun yang kita rayu. Macam mana kita nanti, ya Allah? Tak ada sungguh-sungguh minta. Tapi rupanya tak ada pun pada pandangan Allah. Merayu sungguh-sungguh cakap, Allah tak nak dengar. Macam mana kita, betapa ruginya, Allah. Tak apalah, kita cuba juga macam sembahyang. Sembahyang juga. Orang yang asi, yang maksiat. Dia sembahyang tapi jahat lagi. Sembahyang aja. Nanti satu masa, macam gitulah. Doa tak dapat. Doa lagi, doa. Satu masa nanti Allah ambil doa kita. Masalus salawatil khams. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalus salawatil khams mathalud dahrin ghamrin ala babi ahadikum yaqtahimuhu fi kulli yawmin wa laylatin khamsa marrat afatarawna dhalika yabqi alaihi min daranihi syai'an. Ni Nabi tanya. Qalu la, kata sahabat. Kita lihat. Masalus salawatil khams adalah, dia kata, perumpamaan solat yang 5 tu dibagi kepada kita lah. Perumpamaan masalu tu misalnya, contohnya perumpamaan, perbandingan solat yang 5 tu, masalu seperti apa? Naharin, iaitu seperti apa? Seperti sebuah sungai. Sembahyang tu macam sebuah sungai. Ghamarin ala babi ahadikum, dan sungai itu iaitu yang airnya mengalir dari
mengalir deras merempuh pintu rumah kamu. Tu fi babi, bukan babi apa? Bukan babi khinzir, ni babi betul. Ni babi betul, ni pintu betul. Okey, ala babi ahad, pintu rumah yaqtahimuhu disebut. Setiap malam dan siang sebanyak berapa kali, dan dia lalu itu, dia langgarnya pintu rumah fi kulli yaumin, dan setiap siang, wa lailatin, dan setiap malam 5 marrat. Dia lalu dia rempuhnya pintu rumah kita sebanyak berapa kali tu? 5 kali, 5 marrat. Afatarawna dzalika yabqi. Nak bila dia tanya apa basi kat situ? Tengok. Apakah masih meninggalkan kotoran? Apakah masih meninggal kotoran? Afatarawna, adakah kau lihat pada itu yabqi? Yabqi mana? Masih kekal. Adakah kekal kotoran? Kalau dekat pintu lah. Dah dilanggar air terus kan, dilanggar air. Kalau dilanggar dia terus, apakah yabqi alaihi min darani? Ada lagi kekotoran kalau telah dilalui air satu hari 5 kali. Sembahyang 5 kali ibarat sungai yang melanggar pintu babi rumah kita, pintu rumah kita 5 kali dia bedal yang satu dengan air yang deras. Sudah tentulah. Qalu sahabat kata apa? Jawab para sahabat, tentulah tidak ya Rasulullah. Kenapa tidak? Kotor-kotor yang melekat pada dinding-dinding rumah tentu akan pergi di bawah arus air. Begitulah sebenarnya sembahyang. Sembahyang daripada zuhur buat dosa sampai asar, kita sembahyang asar daripada zuhur, dosa daripada zuhur ke asar, Allah ampunkan. Lepas tu kita sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib. Lepas sembahyang asar, kita ni pendosa tuan, kita pendosa. Mata, telinga, memang macam seolah-olah kita bukan dijadikan untuk berdosa, tidak. Tapi kita memang itulah kelaku kita. Lepas asar, ada je tahap pun dia bercakap. Karangnya cangkam, aduh kan. Karangnya mulut kan. Lepas asar ada je dia dengar. Karangnya ngopeng, tu ngopeng. Ngopeng ah. Karangnya memang dah begitu. Dosa lepas asar, sembahyang maghrib, Allah ampunkan dosa-dosa. Lepas maghrib dah lagi hal lagi. Sembahyang isyak, Allah ampunkan. Ini maksud hadis ni, 5 sungai bila lalu 5 kali di depan pintu rumah kita ataupun di belah saya kita habis. Dan ada dalam hadis yang lain, kalau sungai ada depan kita, kita pergi kerja kilang, kita balik kecebur, masuk. Agak ada kotor tak? Tak apa sekali, bukan kotor. Lagi sekali cebur. Lagi satu cemplung, lagi sekali kan? Lagi apa? Entah apa bunyi tak tahu lah. Masuk sungai itu 5 kali, Allahu Akbar, 5 kali nyemplung kat situ. Akan dah tercakap Arab pula. 5 kali masuk situ tu, takkanlah kotor-kotor, debu-debu dekat kilang tu masih nempel lagi, kok teruk sangat debunya lah. 5 kali mandi tu. Agak tebalnya, kotornya tebalnya macam mana kalau sampai 5 kali mandi dekat sungai depan rumah? Maksudnya gitu. Tebal mana dosanya? Tebal mana kotornya kerja kilang? Agak tebal setengah inci ke apa dakinya? Ya tak tahu. Dia mandi 5 kali ya, bersih. Sembahyang macam gitulah Nabi sebut. Jadi, yalah. Nak cakap apa? Kan? Jadi kita Allah pelihara. Jangan lupa ya, ingat-ingatkan. Supaya jangan daripada kalangan kita ada yang tinggal sembahyang satu bumbung dengan rumah kita, sian. Tak sembahyang subuh. Kita pun segan nak satu bumbung. Janganlah musibah tu rumah tu. Rumah orang yang tak sembahyang ni, hinanya apa ya? Yang lepas kan? Dalam riwayat lah sebutkan. Kan ada seorang yang bernazar tu, nazar ya. Kepalanya busuk, nazar. Ubat tak jadi sembuh lah. Kalau orang Jawa dulu sebut apa? Ndasih poraan. Sini tak ada orang Jawa payah, susah nak cakap. Dia bahasa macam tempat poraan ni kan? Ada. Apa nama bahasa Melayu? Kudis apa tu kat kepala? Memang tak ada. Memang payah nak sembuh tu. Itulah kudis tu. Itulah kudis. Dia menyanyi, menais je. Tuan-tuan, apa dia buat? Ubat tak sembuh, dia nazar, kalau ni sembuh ni, kepala ni, aku minum muntah anjing. Kan pernah dengar kan? Apa pula tak pernah dengar cerita tu. Dia nazar tak sedap, tak jadi, minta mohon tak dapat. Nazar minta muntah anjing, minum muntah anjing. Sembuh pula, ya Allah, kau sembuh. Itu dah Allah Akbar. Memang tak bernasib itu nak. Sebab itu nazar yang baik-baik.
Sekali sembuh, dia pun orang yang beriman, yang percaya. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kepala aku ni macam gini, macam gini, ni macam gini, ni macam gini, dia tak sembuh. Dia nazar minum muntah anjing, lah kok sembuh? Nabi kata, apa benda kau ni nazar, dia macam ada lain je. Habis macam mana? Aku tak boleh. Jumpa anjing, aku ambil muntahnya. Belum masuk mulut, dia dah muntah. Lawan siapa banyak dengan muntahnya. Kalau yang itu saya tambah tu. Memang tak boleh telan. Memang tak boleh. Muntah anjing apa benda kerja, kurang kerja. Nabi kata apa? Di waktu hujan turun, kau pergi ke titiran, apa? Itu, ujung tu. Bumbung rumah orang tak sembahyang kau cari. Kau tadah air yang turun daripada bumbung tu, daripada tritis ya. Apa nama, saya tak faham. Saya tak pandai bahasa Melayu. Itulah tu. Tadah tu. Cucuk tu. Betul lah. Cucuk. Tadah dekat cucuk tu kan. Kek diombe. Ya, tak. Terlajak. Kek diminum. Minum. Kata Nabi, sama dengan minum muntah anjing. Dan Tuhan, Allah dilabelkan orang tak sembahyang. Jadi siapa nak ingatkan? Inilah kita. Betapa hinanya pada pandangan Nabi orang yang tak sembahyang. Air yang turun di cucur atap tu kan, air itu sama dengan muntah anjing. Orang tu minum air itu lepas nazar. Macam kita sekali. Sebenarnya peristiwa itu nak beritahu pada kita betapa hinanya orang yang rumahnya dalam tu tak sembahyang. Kesian rumah tak pasal-pasal jadi hina. Ya. Berikut. Tentu dikata, tentu tidak. Okey. Allahu Akbar. Hadis yang berikutnya, as-salatu ila as-salati kaffaratul lima bainahuma izastunibatil kabair. Muka surat 7 dah. Ni hari ni memang laju ni. As-salatu ila as-salati kaffaratul lima bainahuma izastunibatil kabair. Satu sembahyang kepada satu sembahyang. Sembahyang zuhur kepada sembahyang asar. Sembahyang asar kepada sembahyang isyak. Sembahyang isyak kepada sembahyang subuh. Sembahyang subuh kepada sembahyang zuhur. Ialah menjadi tebusan dosa di antara keduanya. Sembahyang asar jadi tebusan dosa antara zuhur dengan asar. Macam air yang lalu tadi dekat rumah. Sembahyang maghrib, penebus dosa daripada asar sampai maghrib. Sembahyang isyak, itu Nabi dah sebut dah. Tapi tuan, orang yang tak sembahyang, yang lepas Nabi yang suja'ul aqrab, kan? Yang kukunya satu hari perjalanan. Dia sekali pukul berapa hasta? 70 yang lepas tu. 70 hasta. Dalam kubur, azab dalam kubur. Ambil bedal lagi. Sampai bila? Daripada zuhur sampai asar kerana tak sembahyang zuhur. Daripada asar sampai maghrib kerana tak sembahyang asar. Daripada maghrib sampai isyak kerana tak sembahyang maghrib. Jadi ini sama. Kalau ada dosa daripada maghrib sampai isyak, sembahyang isyak, Allah kafarahkan dosanya. Tadi kalau tak sembahyang daripada maghrib sampai isyak, besok dia kena hukum dalam kubur. Kan nisbah, bila ada kebaikan, ada keburukan. Bila ada nikmat, ada azab. Macam itu je. Sekarang manusia sibuk cari untuk diazab. Kenapa ni? Nabi diutuskan di dunia ni ibaratkan nak kata macam mana, pembantulah, yalah, sampaikan syariat kepada kita. Dia sekarang ni sedang tarik kita daripada kita masuk ke neraka. Tarik pinggang kita, dia peluk, sedang tarik kita dengan syariat yang dibawa. Tapi kita kata tak apa, kita nak juga pergi api. Padahal dia dah datang. Diibaratkan tak ubah macam kita, macam laron. Apa dia laron? Masih ada terjemah. Kita dah macam kalkatu dah, punya degil. Nabi dah tarik dah. Dengan panduan-panduan dah ada dah untuk selamat. Tapi kita cari jalan tak nak selamat. Dah di pinggang kita dah tarik sini, jangan ke sana, jangan. Kita nak pergi juga. Macam kalkatu yang namanya kelaron. Lampu padam, hidup sentir. Lampu sentir apa pula? Pelita, teruk benar bahasa hari ni. Pelita. Lampu padam, hidup pelita. Kenapa padam? Angin kuat. Angin kuat, dahan runtuh. Wire kena nampak dahan. Kalau hujan, musim dingin-dingin, air
Hujan turun, gelap-gelap. Tuan-tuan yang keluar apa? Kalkato. Kan? Kita pun hidup kat lampu nak terangkan rumah kita. Tutup tingkat mana pun. Kalau macam rumah saya, lagi pada baru rumah dia boleh datang. Rumah saya belum berlubang. Rumah saya sembahyang boleh tengok tanah. Rumah saya tak ada kan? Itu rumah saya lah. Jadi, kita tutup dah pintu. Daripada lubang celah lantai dia datang. Apa kerja kau ni laron? La ilaha illallah. Kau ngoyok lampu kau ingat. Apa kerja ni laron ni? Apa? Kalkato lah. Apa kerja si Kalkato ni? Kau orang dah tutup berdegil sangat. Tak. Dia nak cari apa kan? Nak cari api kan, cahaya kan? Nak tahu. Api tu, Tuan laranglah si yang namanya Kalkato. Tutuplah tingkat. Dia kerumon. Buka yang semua masuk. Manusia sekarang, tak ubah dah macam tu dah. Cakap jangan, kau jangan, kau jangan. Kan datang macam helikopter kan? Kan betul? Betul? Kena api dia balik jalan apa? Jalan kaki. Mana dia punya sayap dia? Orang cakap degil, kau jangan pergi api. Nabi tuan, sekarang diutus. Jangan pergi api kita ni. Tapi kita tak ubah macam binatang Kalkato tu. Akhirnya kita jalan laju. Disekat tak nak, sekat tak nak. Sampai api, balik jalan kaki, penat. Kepaknya hilang. Kena makan apa? Kena makan api. Sebab dia datang dia kejar api. Itulah dunia. Siap kita kalau kita sampai lupa kepada Allah Ta'ala. Inilah dunia. Dia makan kita punya kebaikan. Kenapa? Kerana dunia kita letakkan dalam hati. Dalam hati rosak. Mati kita. Dunia bukan kecil. Semua nak diletakkan dalam hati. Mati kita. Hati kita jadi mati. Berikutnya. Dia kata kita sama besok dia. Sama akan datang ya. Tolong tandakan. Tapi banyak lagi lah. Kita sama akan datang lah tu. Boleh je? Macam tak percaya nak sama akan datang. Sampai apa? As-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma izaz tunibas kabair. Satu sembahyang kepada satu sembahyang dah sebut tadi. Dia sampai kata selama orang ini tidak lakukan dosa besar. Dosa besar tidak boleh terhapus dengan sembahyang dan sembahyang dan sembahyang dan sembahyang. Okey? Dosa besar itu iaitu dikata izaz tunibatil kabair. Selagi dia tak buat dosa besar, dosa kecil tu diampunkan di antara sembahyang. Dosa besar tak diampunkan, kata ulama, kena taubat dan istighfar. Okey, sampai situ innamas salatu tamaskunun wa takhuddu'un wa takhassu'un, insya-Allah di pertemuan akan datang. Ada nak tanya? Sila. Tu ada satu. Sila. Sini dulu sini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tanya tafsir, saya bukan ahli tafsir ni. Apakah maknalah surah Al-Maun? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Siapa yang belajar Quran, dia tak berani nak berhenti. Fawailul lil musallin. Tak jadi. Sebab ada jawapan yang jangan ditanya dah jawab. Neraka wail ataupun wail azab menunggu dia bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Bagi orang yang sembahyang dia lalai, dia main-main. Sama ada dia tinggalkan sembahyang, nak sembahyang tak sembahyang, itu neraka wail tempat dia. Tempat dia wail. Istimewa tau ini semua. Dan satu lagi, dia ambil juga yang sembahyang hari ni. Sembahyang main-main, bukan dia main-main dengan sembahyang tak. Tetapi apa dia? Sembahyang yang tak khusyuk. Oh, jaga-jaga. Itu kira main-main tak? Dalam sembahyang, kita sembahyang mana? Hari ni hari Ahad. Tadi sembahyang subuh. Ni main-main ni. Sembahyang subuh Allahu Akbar hari Ahad. Hari ni ada 3 jemputan. Hari Ahad. 1 jemputan di Parit Jawa, 2 jemputan di Parit Melayu, 3 jemputan di Parit Arab. Okey. Ni sembahyang subuh. Ni main-main ni. Main-main. Allahu Akbar. Parit Jawa dulu ke Parit Melayu dulu ni? Ini jangan main-main. Itulah tadi main-main dia. Sebab itu dekat tu Allah dah sediakan jawapan. Fawailul lil musallin alladhina hum an salat. Teruskan. Jangan berhenti. Fawailul lil musallin, jangan berhenti. Jangan ditanya apa. Terus je jawab. Orang sembahyang main-main. Sama ada dia suka-suka nak sembahyang ataupun tidak. Sama ada dalam sembahyang tidak khusyuk. Itu ada ulama mentafsirkan. Sebahagian orang tak khusyuk juga kita jaga-jaga, bermakna kita bermain-main dengan Allah.
Tapi kalau memang dia keluar masuk tak pernah, boleh buat macam mana? Sebab itu lepas sembahyang, apa kita baca? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan sekali lafaz ya. Mohon pada Allah, ya Allah, kalau tadi sembahyang aku rosak, ya Allah, kau terima dah. Kita tahu tak rosak, tapi harap supaya Allah terima. Wallahu a'lam bishawab. Tadi mana? Ha? Okay. Okey, walaupun 10 marhalah. Tadi silapnya satu dah keluarnya lepas subuh. Kemudian dia sembahyang Jumaat juga. Ya, tapi lebih daripada 2 marhalah. Keluarnya tadi lepas subuh. Hari Jumaat. Okey. Dia sembahyang Jumaat juga. Boleh tak terjemaah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi lelaki lah yang bermusafir yang dia ni bermusafir sebelum kalau hari Jumaat dia kena keluar sebelum masuk waktu subuh. Bila dia keluar sebelum masuk waktu subuh, dia diberi keuzuran tak perlu sembahyang Jumaat. Sembahyang Zuhur wajib. Kerana dia keluar sebelum masuk waktu subuh. Sebab itu tuan kita jumpa dalam kitab haram bermusafir hari Jumaat bagi lelaki kalau dia tak dapat ketentuan untuk tempat solat Jumaat. Tak ada. Kalau dia tahu, hukum ni makruh. Aku agak-agak nanti aku boleh sampai ke Negeri Sembilan ni Jumaat. Agak-agak, ini makruh. Kalau dia tak tahu, haram keluar Jumaat. Itu disebut. Dan kalau dia ni keluarnya, kita ambil satu duduk. Yang keluar hari Jumaat sebelum subuh, maka dia tak perlu solat Jumaat tak apa. Dia buat solat Zuhur. Tapi kalau dia jumpa tempat solat Jumaat, dia boleh solat Jumaat. Dan selepas solat Jumaat tu, sebelum bagi salam, niat jamak takdim. Lepas ni sembahyang asar. Sembahyang asar lepas tu. Terus sembahyang asar. Boleh pakai. Dijamakkan dengan Jumaat. Kenapa jamak dengan Jumaat? Jumaat tu Zuhur. Jamakkan aja. Paling curut sebelum paling lewat niat, sebelum bagi salam, sebelum assalam. Tapi kalau dia assalamualaikum baru niat, maka dia tidak boleh sembahyang asar selepas tu. Asar nanti kena buat masuk asar. Tak apa, buat qasar je lah jadinya. Kalau keluar lepas, kalau tadi sebelum Jumaat, kalau dia keluar selepas subuh, satu, dia teragak-agak, hukumnya makruh. Kalau dia tak tahu, memang dia keluar, dia pun memang tak nak sembahyang Jumaat, hukumnya haram. Sebab dia keluar lepas Jumaat. Habis macam ni kalau dia dapat sembahyang Jumaat, dia sembahyang Jumaat juga. Kalau dia dapat. Cerita tadi ni tentang jamak. Masukkan aja. Dia jamakkan. Orang yang keluar musafir selepas waktu subuh Jumaat, dia tidak diberi kelonggaran untuk tidak buat solat Jumaat. Tidak perempuan tak, lelaki. Dia wajib solat Jumaat kerana dia keluar rumah lepas waktu subuh. Dia tak wajib solat Jumaat kerana dia keluar rumah sebelum waktu subuh. Itu je pegang. Masalah jamak boleh. Asar boleh dijamakkan dengan Jumaat. Asar boleh dijamakkan dengan Zuhur. Macam itu yang Jumaat. Okey. Qasar. Kita ambil qasar pula. Orang yang bermusafir 2 marhalah. Boleh ambil masa sikit? Boleh? Okey. 2 marhalah ni ikut kaul pendapat 81 km. Ada pendapat lain kata 85 km. Kita ambil, kita pegang. Jadi kita raikan semua. Ada lagi kata 90 km. Tuan nak pakai yang mana? Kalau kita pakai yang 85, maknanya kita berjaga-jaga. Jaga-jaga apa? Andai kata saya sampai cukup-cukup 81 km. Rupa belum sampai. Baik, kita ambil 85. Dah melangkau 81 kan? Okey. Kemudian itu, apa tadi soalan? Qasar. Okey. Orang yang bermusafir sekadar 2 marhalah, 85 km. Mudah-mudahan ni jelas. Orang yang musafir sekadar 2 marhalah, 85 km. Dia 81 tadi kan? Kita ambil ikhtiyat, berjaga-jaga. Zam, ambil 85. Okey. Orang yang hanya musafir qadar 85 km ataupun belum sampai 3 marhalah, dia sembahyang jamak
Qasar boleh, tapi tak dituntut qasarnya. Tak afdal. Tak afdal qasarnya. Sekali lagi. Orang, boleh kan? Sekali kita cuba. Orang yang bermusafir, qadar 2 marhalah. 85 km ataupun 90 km. Orang ini jamak tamam afdal. Senang-senang faham. Jamak tamam. Jamak zuhur dengan asar, kumpulkan 4. Sebab dia punya perjalanan, belum lagi baru 2 marhalah. Siapa yang bermusafir lebih 3 marhalah, dia afdal jamak dan qasar. 3 marhalah berapa? Kita ambil. 1 marhalah 42.5 km. 42 km setengah kan? 1 marhalah, betul? Okey. 3 marhalah 85 tambah 4, berapa tu? 135. Poin kan? Siapa yang lebih 135, dia ni afdal jamak dan qasar. Okey. Dia akan okey. Lebih daripada marhalah dia. Ya, sebelum sampai ke 3 marhalah, tapi dia dah jamak qasar. Kenapa jamak qasar ni? Kerana saya berjalan memang pun berada di lingkungan 140 km lebih. Contohlah kita kira. Tak apa. Macam tuan, kita dibawa oleh orang, dibawa di badan kenderaan. Nak pergi mana? Tak tahu ke mana, tak tahu. Orang yang dipergi tak tahu ke mana, tak tahu ke mana. Orang ni tiada sembahyang jamak, tak ada. Dia kena tahu nak ke mana? Nak ke Negeri Sembilan. Berapa km? Di sana 102 km. Dah boleh jamak qasar belum? Sudah. Bermakna sampai Muar dah boleh jamak qasar. Kerana dia tahu perjalanan. Tapi kalau dia tak tahu bagaimana, dia kena melangkau jarak tu, baru dia boleh buat kerja tu. Dia tak tahu nak ke mana. Rupanya sekarang dalam kejam-kejam dah sampai Terengganu. Tadi tak tahu gimana. Boleh tak jamak qasar? Boleh. Tapi bolehnya bila dah melepasi langkau 90 km ataupun 80 km ataupun kita kata 3 marhalah. Ni kalau nak cari afdal lah begitu. Lagi satu. Siapa yang keluar ni nanti ni nak pergi mana ni? Saya nak pergi ke Kuala Lumpur. Keluar sebelum zuhur. Siapa yang pergi musafir keluar sebelum waktu yang pertama, maka dia afdal jamak takhir. Okey? Nanti bila masuk waktu zuhur, niat sama-sama. Aku sembahyang jamak zuhur ke asar, cukup. Kalau dia tak niat sampai habis waktu zuhur, dia tak niat untuk zuhur dibawa ke asar, tiba-tiba dia pergi jamak je. Sembahyang zuhurnya tak sah, hanya sembahyang asarnya. Dia kena niat qada, bukan jamak. Okey. Betul. Memang jamak takhir kena niat di waktu pertama. Jamak takdim? Boleh. Kita ada kesempatan, kita boleh. Tak apa. Batal niat yang tu. Kita nak, sedang kita ada kesempatan, kita boleh. Yang apa tu macam mana? Pasal masuk keluar rumah. Okey. Siapa yang keluar rumah sebelum maghrib nak musafir, dia nak jamak ni, adalah afdal maghrib dibawa ke isyak. Jamak takhir. Siapa yang keluar rumah dah azan maghrib, dia afdal jamak takdim. Isyak buat dulu. Awalkan isyak. Itu afdal. Saya kata cerita afdal. Kalau dia buat tu semua dah sah, saya kata yang afdal. Yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, jangan sampai nak jamak takhir tak niat dalam waktu. Ni dah masuk waktu zuhur ni. Kena ajak keluarga tu, kita jamak takhir. Niat tuan, jangan tak niat. Siapa tak niat, tiba-tiba dia sembahyang asar, lepas sembahyang asar dia sembahyang zuhur. Tadi dia niat tak? Tak niat, maka zuhur itu bukan jamak. Kena qada. Jangan jamak tak ada. Ya, di waktu pertama. Mesti. Selagi belum habis waktu zuhur, kita dah pasang niat untuk sembahyang zuhur dibawa ke depan. Tuan-tuan, kalau lupa, tak berdosa tu. Kena qada
Ramai yang tak buat niat. Saja je muka dia. Dia pergi sembahyang maghrib bawa ke isyak. Tadi maghrib niat. Ada niat tak nak bawa ke isyak? Tak ada. Dia pergi sembahyang isyak. Jamak takhir. Tuan-tuan, maghrib itu bukan jamak. Maghrib itu qada. Kerana dia tak niat dalam waktu pertama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat perjumpaan kita yang seketika ni, insya-Allah ada nilai besar di sisi Allah Taala. Dan barakah duduk majlis, insya-Allah dengan rahmat kasih sayang Allah pada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dosa mak bapak kita sekali dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qouli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama semua. Minta doakan saya, keluarga digunakan sehat afiat. Minta kita terus sama-sama dalam majlis ilmu ya, insya-Allah.